Sukacita juga saya nak ceritakan di sini bahawa berkaitan dengan yuran nilai, kalau kita belajar di universiti awam, UA ni hanya sebenarnya pelajar-pelajar yang belajar di universiti awam ni hanya membayar 2% hingga 10% sahaja daripada kos sebenar program akademik. Manakala 90% lagi hingga 90%, 98% adalah yuran pengajian yang mendapat subsidise ataupun bantuan daripada kerajaan. Dan kementerian juga telah mengadakan perbincangan dengan pihak IPTS untuk melaksanakan juga beberapa inisiatif. Macam IPTS ni kita tak bolehlah paksa dia orang suruh turun, kerana dia punya sumber kewangan sebenarnya dari IPTS ni melalui yuran pengajian yang diberikan oleh para pelajar. Tapi kita telah menubuhkan beberapa is a kind of model lah daripada trend yang dibuat untuk perubahan perniagaan syarikat, bagi kita melihat sejauh mana sebenarnya isu pengurangan yuran ni dapat kita laksanakan di peringkat IPTS. Dan memang betul agak sukar untuk kita laksanakan pengurangan yuran dalam kalangan pelajar di IPTS, tapi kita rasa dengan beberapa inisiatif yang dibuat oleh pihak IPTS, insya-Allah yuran pengajian secara relatifnya dalam kalangan pelajar IPTS lah kita dapat kurangkan sedikit lah. Itu masih lagi dalam perbincangan, dan insya-Allah dari masa ke semasa kita akan melaksanakan dan memaklumkan kepada para pelajar lah. Kalau kita nak menyorot kembali apa dia inisiatif yang dibuat oleh kementerian, sebenarnya pada kemasukan pelajar yang lepas pada semester 2 2019-2020, kerajaan melalui kementerian telah pun mengadakan inisiatif untuk mengurangkan beban yuran pengajian dalam kalangan pelajar-pelajar UA. Dan dalam mesyuarat yang diadakan sebelum ini dan juga kerjasama yang dibuat antara kementerian dengan Kementerian Kewangan, kerajaan telah bersetuju untuk mengurangkan kadar yuran asrama dan yuran perkhidmatan atau aktiviti universiti sehingga 15%. Itu yang telah dilaksanakan pada sesi yang lepas, semester lepas. Dan pengurangan yuran bagi semester kedua ni yang tahun 2019-2020 untuk pelajar warga negara Malaysia ini melibatkan peruntukan hampir 72 juta, di mana 52 juta menggunakan sumber dalaman universiti sendiri dan 20 juta kita dapat daripada peruntukan Kementerian Kewangan. Dan inisiatif ini sebenarnya telah memberikan manfaat kepada hampir 523,380 orang pelajar yang ada pada sesi akademik 2019-2020 semester kedua. Dan untuk semester akan datang, yang telah pun saya sebutkan tadi dari segi inisiatif yang dibuat oleh pihak UA, kementerian masih lagi mengadakan perbincangan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut apakah sebenarnya yang kita boleh bantu di peringkat kementerian sendiri. Tadi UA dah bagi kan dia punya inisiatif dia, tapi bagaimana sekarang ni peringkat kementerian masih lagi dalam perbincangan. InsyaAllah kita rasa dengannya keprihatinan kementerian dan juga maklum balas daripada pihak UA, kita akan cuba mendapatkan jalan penyelesaian untuk membantu pelajar ini dalam konteks pengurangan yuran asrama ataupun yuran pengajian itu. Berkaitan dengannya bajet yang dikemukakan baru-baru ni, sebenarnya pemberian secara one off itu telah pun kita laksanakan di peringkat awal semasa pandemik COVID-19 ini dikesan. Dan kalau Arif masih ingat lagi, kita telah pun memberikan peruntukan sebanyak RM200 bagi setiap pelajar untuk menampung perbelanjaan mereka lah, sementara mereka ni berada dalam situasi pandemik ini. InsyaAllah di peringkat kementerian, voucher buku, in fact ada beberapa lagi lah, termasuk inisiatif My Brain 15, semua tu masih dalam perancangan. Dan saya yakin pihak kementerian dan juga Kementerian Kewangan sedang melaksanakan satu pendekatan yang inklusif untuk memastikan bahawa inisiatif-inisiatif yang kita sebutkan tadi dalam bentuk one off, misalnya pemberian buku, pemberian voucher buku dan sebagainya dapat kita laksanakan. Tetapi saya yakin dengan beberapa inisiatif yang telah kita berikan sebelum ini sangat memberikan manfaat kepada pelajar. Dalam bajet kita baru-baru ni, salah satu daripada agihan ataupun peruntukan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah agihan sebanyak 50 juta untuk memberi kemudahan membaik pulih fasiliti yang terdapat di universiti lah. Kemudahan usang dia panggil kan. Sebenarnya itu adalah antara inisiatif yang sangat
sangat diperlukan oleh UA lah. Kita tak boleh kata 50 juta itu kita berikan kepada pelajar kerana itu mungkin dalam bentuk yang direct. Tapi sebenarnya 50 juta yang diperuntukkan untuk membaik pulih ke universiti ini adalah kemudahan-kemudahan yang didapat secara indirect, secara tidak langsung para pelajar yang akan mendapat kemudahan itulah. Bayangkan saudara, dalam keadaan kita berubah daripada sistem pengajaran yang bersifat fizikal kepada sistem pengajaran yang bersifat dalam talian, banyak dia punya infra yang kita kena pastikan dia diperbaiki, ya, ditambah baik, supaya proses penyampaian ilmu itu dapat sampai kepada pelajar yang berada di seluruh tanah air kan. Sebab itu allocation yang diberikan sebanyak 50 juta itu adalah satu, kita rasa satu kemudahan yang cukup baik yang sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh UA untuk membaik pulih, memperbaiki, improve kemudahan-kemudahan yang terdapat di universiti agar akhirnya nanti dia dapat memberikan manfaat kepada pelajar. Saya yakin apa inisiatif yang saya sebutkan tadi di peringkat UA masing-masing telah dan sedang dilaksanakan. It's just a matter of time lah sebenarnya, dan itu adalah inisiatif yang telah pun dibuat dan sedang dirancang oleh pihak UA masing-masing untuk pastikan para pelajar mereka mendapat pengurangan sesuai dengan hak mereka lah. Tapi remember bahawa universiti juga dia memerlukan yuran. Dan saya sebutkan tadi pecahan yuran tu dia berbeza-beza. Ada yuran yang bersifat berulang, ada yang dibayar sekali saja. Jadi ada yang berulang tu mungkin kita pun boleh buat pemotongan, tapi yang dibayar sekali mungkin tidak lah. Jadi para pelajar dia mesti memahami konsep itu supaya nanti tak adalah dia asyik minta yuran, pengurangan yuran saja kan. Yang itu adalah harapan kita sebenarnya. Tapi yang paling penting di sini saya nak ialah para pelajar always remember bahawa this is the chance untuk mereka menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Mungkin situasi pandemik ini tak akan berlaku lagi, insya-Allah. It is become a legacy lah sebenarnya. Tapi inilah peluang terbaik para pelajar untuk menghadapi proses pembelajaran dan pengajaran yang berbeza dengan senior dia yang dulu ni. Dan bayangkan mereka ni melalui proses sesuai kenal tanpa datang ke universiti kan. Jadi itu yang kita nak. Saya nak para pelajar ini dapat menggunakan pengalaman ini dengan sebaik mungkin, walaupun nanti dari segi proses pembelajaran itu agak sukar, tapi insya-Allah kita doakan supaya nanti bila proses pandemik 19 ini dapat berkurangan, mereka dapat balik semula ke universiti dan menjalani proses pengajaran dan pembelajaran yang seperti biasa tapi dalam keadaan normal baru.